Okey, kita tengok contoh satu ya. Okey, contoh satu. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah rhombus PQRS dan penjurusnya menyilang pada T. Cari vektor paduan bagi QR tolak PR, B, PS tolak TS. Okey, so diberi kita gambar raja tu, tolong pastikan kamu faham betul-betul laluan yang kita kena selesaikan untuk mendapatkan vektor paduan. Okey, kita tengok jawab soalan yang pertama Okey, QR tolak PR. Okey, QR tolak PR. Okey, kita tukar bentuk hasil tambah dengan vektor negatif kan. So QR tambah dengan negatif PR. Okey, tukar. Okey, so QR tambah dengan negatif PR. Okey, tambah dengan negatif PR. Kalau P ke R, dia bergerak daripada kiri ke kanan. Kalau kat sini dia suruh kita tambah dengan negatif PR kan. Jadi kalau tambah dengan negatif PR bermaksud inverse. Okey, so dia kena bergerak daripada R ke P. Kenapa? Okey, so kalau kita tengok di sini, RP ni, negatif PR ni adalah sama dengan RP. Sebab dia vektor negatif kan. Vektor negatif bermaksud dia punya arahnya akan songsang. Jadi, kalau kita tengok di sini, QR. Okey. Okey, QR tambah negatif PR. Negatif PR tu maksudnya kita kena inverse. Negatif PR tu adalah sama dengan RP. Jadi pergerakannya daripada QR ke RP. Okey, ini sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau kita tengok di sini, QR tambah RP. Jadi QR tambah RP bermula bergerak daripada Q ke R ke P. So vektor paduannya adalah vektor paduannya adalah QP. Ini yang kita dapat di bawah. Okey. Ini jawapan dia. Jadi QR tambah negatif PR, kita kena tukarkan negatif PR kepada RP. Kenapa? Okey. So negatif PR adalah sama dengan RP. Sebab bila kita nak cari vektor paduan, dia kena bergerak selari. Okey. So QR adalah sama dengan RP. So QR tambah RP adalah QP. Okey. Tengok sini yang teacher bagi hint tadi. Tengah-tengah dia hurufnya mesti sama. R dengan R. Jadi kita kena tukar ni supaya tengah-tengahnya adalah sama. Jadi R dengan R, biasanya ada sistem belajar dia akan cancel macam ni. Potong R tu. Jadi apa yang tinggal? QP. Okey? Benda yang sama kita potong. Jadi apa huruf apa yang tinggal? QP. So itulah jawapan vektor paduan QR tolak PR. Okey, sama juga dengan PS tolak TS. Okey. So PS tolak TS. Okey, kita padam dulu. Okey. PS tolak TS. Mana PS? PS tolak TS. Okey, kita tulis semula. PS adalah tambah dengan PS tambah dengan negatif TS. Okey. PS tambah dengan negatif TS. Negatif TS adalah ST. Okey. Negatif TS adalah ST. Okey. So PS tambah ST adalah PT. Nampak ya? PS tambah ST adalah PT. Okey. Nak mudah bila kita dah lakukan ini. Okey, first step kita mesti buat begini. Lepas tu baru kita akan nampak PS kita tukarkan negatif TS tu adalah sama dengan ST. And then kita nak dapatkan jawapan akhir, kita kena pastikan huruf yang ini adalah sama dengan yang tengah ni. Kita potong. So jawapannya adalah PT. Boleh ya? Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Okey, contoh 2.
Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari, masih lagi segi empat selari. PQRS, M ialah titik tengah bagi PS dan T ialah satu titik pada garis QR dengan QT nisbah TR 21. QM dan PT menyilang pada titik O, diberi PS sama dengan 6X. Okey, teacher label dah belaka ni. PQ adalah 3Y. Ungkapkan dalam sebutan XY, PT dan QM. Okey. So simple saja. Okey. Nampak je soalan macam ni, kita nak cari PT. PT. Okey, ingat teacher ajar PT macam mana dia nak bergerak? Macam mana daripada P nak ke T? Okey. Jadi kita lalu boleh banyak laluan, tapi nak mudah jangan kita lalu PS, SR, RT. Boleh, tapi laluan tu kan panjang. Kita cari laluan yang terpendek. Daripada P nak ke T, kita boleh lalu PQ, QT. PT adalah PQ tambah QT. Okey? Okey, ini step dia. PT adalah PQ tambah QT. Okey, PQ berapa? PQ dia dah berikan tadi kan? PQ adalah 3Y. Jadi kita gantikan PQ dengan 3Y. QT teacher, QT ni adalah, okey, QT ni kita kena cari. Bagaimana nak cari? Okey, diberi kita tahu ini adalah segi empat selari, bermaksud PS ni adalah sama dengan QR. Jadi kalau PS adalah 6, 6 ni adalah bersamaan dengan 3. Betul? Jadi 6 bahagi dengan 3, kita akan dapat 2. Maksudnya 1 tu, nisbah 1 tu adalah bersamaan dengan 2. Jadi kat sini ni adalah sebenarnya 2 darab 2. Ini adalah 4. Ini adalah TR adalah 2. Okey, pandai. Jadi sekarang, okey. So, tadi kita dah dapat PQ adalah 3Y tambah dengan QT. QT ni adalah berapa tadi? 2 darab 2, 4 kan? 4 apa? 4X ke 4Y? 4X. So, PT adalah 3Y tambah 4X. Okey. Kalau kes macam ini, okey, kita ingat tak tadi kita akan buat kalau 3Y tambah 4Y dia akan jadi 7Y. Tapi di sini, okey, 3Y tambah 4X pemboleh ubah ni berlainan. Boleh tak kita tambahkan? Tak boleh ya. Jadi 3Y tambah 4X kita kekalkan saja. Boleh juga kita tinggalkan jawapan dia sampai sini, ataupun kita buat jawapan, kita buat dulu X di depan atau Y di belakang. Boleh semuanya. Okey? Jawapan masih diterima. Okey? So nampak tak? Teacher buat shortcut di sini. Teacher hanya buat jalan kerja yang ini. 2, 3. So 3 jalan kerja saja. So yang atas ni, the rest ni tak perlu buat pun tak apa. In case kita dah faham apakah yang diberi dalam soalan, tulis semula maklumat dalam gambar rajah. So kita boleh lakukan terus. Okey, tapi jangan lupa kadang-kadang markah ini semua diterima. Ini ada markah belakang ni. So kita kena buat dulu satu-satu. Boleh ya? Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, kita nak cari QM. Mana QM? QM. Okey, bagaimana daripada Q nak ke M? Okey, so kita lalu jalan yang paling singkat dan apa yang diberi dalam soalan. Kalau misalnya dalam soalan cuma diberi maklumat di tepi ini, so kita lukis, kita tulis, kita guna maklumat di tepi ni. Tapi soalan diberikan maklumat ini kan, jadi kita boleh cari guna maklumat yang paling cepat dan ringkas. Okey, QM. Okey, kita tengok Okey, QM. QM teacher guna daripada Q nak ke M. So kita start daripada Q ke P, P per M. Maksudnya QM adalah QP tambah PM. Okey. So QP ni adalah apa dia? QP ni adalah sebenarnya negatif PQ. Okey. Alright. So PM ni adalah, okey, dibagi tahu tadi dalam soalan. M ialah titik tengah. Jadi PM adalah separuh daripada PS. Okey. So kita tengok di sini. Okey. So
negatif PQ, kita nak pergi ke QM kan? So, QP adalah negatif PQ. Bermaksud negatif PQ adalah negatif 3Y. Kenapa negatif 3Y? Sebab, okey, ini adalah kita menggunakan QP. Jadi, kalau menggunakan QP, bermaksud arahnya kena bertukar. Bila bertukar, dia akan jadi vektor negatif di sini. Okey. So, tambah dengan apa? 1/2 PS. PS tadi berapa? PS tadi adalah 6X. So, 1/2 PS adalah, okey, sama dengan negatif 3Y. Negatif 3 pula. 1/2 6X adalah 3X. So, jawapan dia, negatif 3Y tambah 3X ataupun 3X tolak. Okey. Negatif 3Y tambah 3X ataupun 3X tolak 3Y. Okey? Boleh ya? Teacher harap kamu fahamlah penerangan yang teacher beri. Ada kadang-kadang kawan kita akan melihat laluannya mudah. Ada kadang kawan kita ni susah untuk menginterpretasikan laluan ataupun gambar raja ataupun maklumat yang diberikan untuk kita masukkan di dalam soalan. Okey, first step untuk menyelesaikan soalan ini, kita kena faham apakah yang diberi dalam soalan dan kita kena masukkan semua maklumat-maklumat tu di dalam gambar raja. And then barulah kita boleh mulakan untuk menjawab soalan. Okey. So, itu saja untuk hari ini.